Datuk Sri Anwar was sworn in earlier this morning in a brief ceremony in Dewan Rakyat, ending his political exile today. The 61-year-old politician was accompanied by his wife, Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, and their daughter Nurul Izzah. The swearing-in took place in front of Speaker Tan Sri Pandika Amin Mulia. After the swearing-in, the newly minted MP then proceeded to take his place on the first seat on the opposition bloc. He may have a court case looming in 13 days and barely 3 weeks to fulfill his prophecy of taking over the government, but Datuk Sri Anwar is clearly in a jubilant mood. The opposition leader received a round of congratulatory wishes from both Barisan and his own opposition coalition. The new MP is, however, expected to accomplish great things upon his return. His nemesis, Datuk Sri Najib Tun Razak, also welcomed him into Parliament and expressed a hope that the former Deputy Premier would also contribute to democratic practices in the country. Tak apalah, kita terima bahawa itu adalah namanya dia dah menang dan kita hormat keputusan rakyat. Dan kedua, parti-parti pembangkang dah pilih dia sebagai ketua pembangkang. Kita harap dia akan menyumbang dengan baik pada perjalanan dan amalan demokrasi dan bantu dalam usaha kita untuk memajukan negara kita lagi. The Deputy Prime Minister maintains, however, Datuk Sri Anwar's re-emergence in the political arena will have no bearing on December's UMNO elections. Tuan Ketua, sebelum saya menjawab soalan, beri kesempatan juga untuk saya bagi pihak Padang Rengas untuk mengucapkan tahniah. Bukan sahaja kerana kembali ke Parlimen, tapi juga dilantik sebagai Ketua Bangkang. Terima kasih Tuan Ketua. Yang dahulu saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perempatan PAU balik ke Parlimen selepas 10 tahun dipaksa absent. Dan dengan tsunami politik yang kedua di Perempatan PAU by election. Balik menghadapi satu kerajaan merupakan satu Titanic akan tenggelam. Soalanlah, sudahlah. Soalan tambahan. Adakah dalam usaha untuk membersihkan Sabah daripada parti, adakah kerajaan mengesankan ada satu projek yang pernah dinamakan sebagai projek Mahathir? Di mana parti, bukan sahaja parti, pendatang asing tanpa izin diberi izin yang palsu, beri izin dokumen-dokumen yang palsu, sehingga di Sabah, rakyat Sabah yang tulen takut mereka sudah menjadi minoriti. Parti dengan diberi izin dan palsu, dua-dua kategori sudah menjadi majoriti. Adakah mereka akan dibersihkan supaya Sabah dikembalikan kepada anak Sabah yang tulen? Ya, Tuan Ketua, saya mengakui lah memang dalam politik ni ada tsunami, ya. Sebab Titanic, betul. Sebab tu kursi Yang Berhormat dulu duduk situ dah tiup pergi ke situ. Ya, tsunami kuat tu, tsunami kuat. Saya ingin menyatakan di sini itu bahawa Yang Berhormat, kita okey. Memang ada tsunami, betul. Ya. Kita tidak akan membenarkan, ya, iaitu mana-mana orang yang tidak berhak untuk menjadi warga negara ini diberikan keistimewaan, apatah lagi seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, iaitu bahawa parti ini sebenarnya pendatang haram. Macam mana satu orang yang datang secara haram diberikan keistimewaan untuk menjadi warga negara? Jadi sebab itu saya ingin menafikan kenyataan Yang Berhormat bangkit sebentar tadi, dan saya percaya Yang Berhormat gentleman, ya. Kalau orang tu dah tak ada sini, janganlah bangkit dia. Tidak adil kepada Tun Mahathir yang tidak boleh menjawab soalan yang berbangkit. Don't be a coward, Don't be a coward.
Kawan, ini bukan kawan, ini projek dahulu. Saya harap yang berhormat tarik balik kawan. Kan ini projek berlaku, perlulah dibersihkan. Jangan kawan. Apa nak order? Ipoh Timur tak standard langsung. Saya harap yang berhormat tarik balik kawan. Saya takkan tarik balik sebab saya tidak reflect dan saya tak cakap apa. Ini kerana kita berani, sebab itu kita ada bangkit perkara ini. Tapi biarlah orang tu ada di sini. Biar orang tu ada di sini untuk menjawab. Kalau ini berlaku, ada tsunami politik yang berhormat memang kadang-kadang ke sini. Tsunami politik tiup daripada... Duduklah Ipoh Timur. Dia tidak berniat jahat yang mulia. Duduklah Ipoh Timur. Dia berani. Kesimpulannya, saya punya kesimpulan, kalau bangkit orang yang disebut tidak boleh jawab, kawatlah tu. Baiklah. The third reading of the controversial DNA identification bill has been shelved after opposition MPs staged a walkout in Parliament today. They were angered after the government refused to bring the bill to be studied by a select committee. The opposition had argued that the bill was politically motivated in light of the sodomy case against newly sworn-in opposition leader Anwar Ibrahim. Only the second reading of the bill was passed. Outside in the Parliament lobby, the opposition continued to rail against the government's decision. Home Minister Datuk Sri Syed Hamid Albar, however, kept his composure and dismissed their walkout as a strategy to delay the bill. Dan ini satu perkara yang amat memalukan kerana menteri telah menghina Dewan Rakyat kerana mengenepikan Select Committee. Dalam mana-mana sistem parlimen dalam negara moden hari ini, membahaskan sebelum kita bahaskan rang undang-undang yang penting, ianya mesti dirujuk kepada Select Committee dulu supaya ada public forum, public consultation dengan civil societies, parliamentarians and other bodies like Bar Council. Tetapi it was not done. Tapi dia tahu kalau bawa kat Select Committee dengan keahlian Barisan Nasional yang begitu bersatu dan bersepakat, dia akan kalah dalam belah bagi, dalam undi. Sebab tu mereka keluar. Jadi supaya dia tidak menunjuk sebagaikan satu... As a result of the walkout, the third reading of the DNA bill will be dealt with after the tabling of Budget 2009 tomorrow.